Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mastura Binti Buhari, belajar PhD daripada UTM. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian saya bertajuk Kecerdasan Emosi Guru berdasarkan akhlak di dalam Surah Yusuf. Baiklah, sebagai pengenalan, kajian berkaitan kecerdasan emosi guru ini semakin mendapat tempat dalam kalangan para pekaji sejak kompetensi ini diperkenalkan oleh Meyer and Soloway pada tahun 90-an. Teori-teori kecerdasan emosi barat dan moden turut diadaptasi oleh pekaji-pekaji Islam dalam memenuhi keperluan membina kecerdasan emosi umat Islam. Okey, penyataan masalahnya. Dalam kebanyakan negara, kajian dalam pelbagai negara menunjukkan bahawa profesion perguruan adalah kerjaya yang paling tinggi tahap tekanan, sehingga ramai yang mengambil keputusan untuk bersara awal daripada bidang perguruan. Manakala data daripada beberapa negara menunjukkan kira-kira 8 hingga peratus guru telah pun meninggalkan kerjaya mereka dalam tempoh 5 tahun berkhidmat dalam profesion tersebut. Manakala satu kajian yang dilakukan pada tahun 2012 mendapati guru mengalami 2 kali ganda kadar kebimbangan, kemurungan dan tekanan lebih daripada pekerja-pekerja biasa. Jadi masalah emosi ini sangat memberi kesan kepada psikologi para guru dan sekiranya tidak diatasi akan menyebabkan mereka merasa mudah marah, hilang tumpuan dalam pekerjaan, mendorong kepada perlakuan agresif, tingkah laku yang merosakkan dan juga perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Oleh yang demikian, kajian lalu menyatakan aspek yang perlu diberi perhatian bagi menyelesaikan masalah emosi ini adalah melalui kecerdasan emosi. Namun, kebanyakan penyelesaian kepada keperluan terhadap nilai kecerdasan emosi pada masa kini telah terlalu menumpukan kepada pendekatan teori barat dan moden. Instrumen soal selidik dibangunkan menggunakan teori Meyer dan Soloway, serta domain-domain kecerdasan emosi dan dalam model yang dikembangkan oleh Goleman dan Baron. Jadi teori-teori dan pendekatan barat ini juga turut diadaptasi dengan sedikit pengubahsuaian oleh kebanyakan ahli psikologi serta sarjana Islam sebagai usaha membina kecerdasan emosi umat Islam. Oleh yang demikian, penggunaan inventory dan pengurusan kecerdasan emosi berteraskan Islam masih lagi terhad dan belum banyak dibangunkan oleh golongan profesional. Menurut Najati, kajian psikologi moden berkaitan jiwa manusia ini didapati bersifat agak empirikal dengan mengenepikan unsur roh dan spiritual yang menjadi asas penciptaan manusia. Sedangkan hakikat yang perlu diketahui, aspek kecerdasan emosi yang diperkenalkan oleh ahli psikologi barat ini telah pun dinyatakan dalam Al-Quran sejak 1400 tahun dahulu dengan istilah akhlak al-karimah. Al-Quran juga menggalakkan supaya manusia kenal diri sendiri, mengenal emosi dan mengenal pasti perasaan diri mereka sendiri supaya mereka sentiasa sedar apa yang diperlukan dalam kehidupan dan bagaimana cara untuk mereka bertindak balas terhadap perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Oleh yang demikian, pengaplikasian nilai akhlak dan sifat-sifat mahmudah ini perlulah diterapkan ke dalam diri setiap orang Islam, terutamanya guru-guru beragama Islam untuk mengelakkan mereka daripada mengamalkan sifat-sifat buruk yang menjadi sebab berlakunya pelbagai masalah dalam kehidupan. Okey, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti elemen kecerdasan emosi berdasarkan akhlak yang terdapat dalam surah Yusuf agar dapat diamalkan oleh para guru dalam menghadapi cabaran dan tribulasi dalam pekerjaan mereka agar nanti tindak balas yang terhasil adalah yang baik-baik saja berdasarkan daripada akhlak Qurani para nabi yang terdapat dalam Al-Quran. Okey, metodologi kajian ini menggunakan pendekatan analisis kandungan. Tumpuan diberikan kepada elemen kecerdasan emosi berdasarkan akhlak yang terdapat dalam surah Yusuf. Saya menggunakan kaedah pendekatan tafsir maudu'i untuk mencerakinkan ayat, menggabung jalinkan tafsiran mufassirin terhadap ayat berdasarkan data premier yang diperolehi daripada kitab-kitab tafsir Al-Quran, kemudian disokong oleh data sekunder iaitu kajian daripada sarjana-sarjana moden berkaitan topik yang diperbincangkan, ditambah juga dengan sokongan hadis dan juga kajian-kajian terkini berkaitan dengan topik yang diperbincangkan.
Okey, hasil daripada penelitian mendapati terdapat 5 elemen kecerdasan emosi berdasarkan akhlak di dalam surah Yusuf yang dapat diimplementasikan kepada guru-guru beragama Islam untuk membina kecerdasan emosi dalam diri mereka. Okey, elemen yang pertama adalah menjauhkan hasad dengki sebagaimana terdapat dalam ayat kelima surah Yusuf di mana Nabi Yaqub melarang anaknya Nabi Yusuf alaihissalam daripada menceritakan mimpinya kepada saudara-saudara baginda. Tindakan ini adalah atas dua alasan. Yang pertama, berdasarkan takbir mimpi tersebut menunjukkan bahawa Nabi Yusuf ini akan mendapat kemuliaan daripada Allah terhadap baginda. Jadi Nabi Yaqub tak mahu sekiranya perkara ini akan menimbulkan hasad dengki saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf alaihissalam sehingga mendatangkan kemudaratan. Yang kedua, Nabi Yaqub tak mahu anak-anaknya lain dikuasai oleh syaitan lalu mengatur pakatan jahat untuk mencederakan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf menasihat kepada Nabi Yaqub menasihat kepada Nabi Yusuf alaihissalam supaya tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudara baginda. Okey. Yang kedua, kesabaran yang sempurna. Okay, elemen ini dapat diperhatikan pada ayat 18 surah Yusuf melalui kesabaran Nabi Yaqub ketika diuji dengan penahanan anaknya Bunyamin. Baginda walaupun dihimpit kedukaan yang amat dahsyat kerana ianya merupakan ujian yang sangat hebat selepas kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, namun baginda tetap meneruskan kesabaran dengan tidak memaki, mencerca, apatah lagi memarahi anak-anaknya yang membuat kesalahan yang sama ketika masih kecil, ketika kehilangan Nabi Yusuf hinggalah dewasa. Ini kehilangan Bunyamin pula. Dan baginda tidak berputus asa untuk sentiasa mengharap pertolongan daripada Allah agar anaknya kembali semula ke pangkuan. Yang ketiga ialah elemen belas ihsan. Belas ihsan ini dapat dilihat pada ayat ke-55 di mana Nabi Yusuf menawarkan diri untuk menjadi penjaga gudang makanan bagi menguruskan bekalan makanan rakyat dengan adil dan saksama berdasarkan rasa ihsan baginda terhadap kemaslahatan rakyat pada musim kemarau. Walaupun baginda baru saja dikeluarkan daripada penjara akibat penganiayaan dan fitnah, namun baginda masih lagi berfikir dan berniat untuk melakukan kebaikan kepada umat. Okey, elemen yang keempat adalah memaafkan kesalahan dan mendoakan kebaikan. Elemen ini dapat dilihat pada ayat 92 surah Yusuf di mana Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, tidak mengungkit kesalahan mereka serta bersedia mendoakan agar mereka diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga diingatkan oleh Nabi Yusuf tentang sifat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang untuk memberi motivasi kepada saudara-saudara tersebut agar bertaubat daripada kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dan elemen terakhir ialah elemen tenang berhadapan kecaman yang dapat dilihat pada ayat 31 surah Yusuf ketika isteri Al-Aziz dikecam oleh wanita-wanita Mesir kerana menggoda anak angkatnya sendiri. Apa yang dia lakukan adalah mengundang wanita-wanita tersebut ke dalam satu jamuan yang mewah agar mereka dapat melihat sendiri alasan kenapa dia melakukan perkara sedemikian. Jadi berdasarkan kelima-lima elemen ini dapatlah kita cadangkan supaya diimplementasikan oleh para guru dalam menghadapi pelbagai masalah dan cabaran dalam kehidupan mereka. Okey, daripada elemen menjauhkan hasad dengki ini dapatlah kita jadikan para guru jadikan panduan untuk berusaha untuk menghindarkan perasaan hasad dengki orang lain kepada diri mereka dengan cara tidak menunjuk-nunjuk kebahagiaan ataupun nikmat yang dimiliki untuk tontonan ramai supaya tidak datang perasaan hasad dengki orang lain kepada dirinya. Sementara untuk menghindari perasaan hasad dengki ni, para guru ni perlulah bermuhasabah diri. Tidak menyebut-nyebut keistimewaan di hadapan orang, menyibukkan diri dengan ibadah dan aktiviti sosial agar mereka dapat biasa berhadapan dengan agar mereka dapat biasa berhadapan dengan macam gelagat manusia dan kelebihan-kelebihan, membiasakan diri dengan kelebihan dan menerima kelebihan-kelebihan yang mereka miliki dengan hati yang terbuka.
Manakala dari aspek kesabaran manusia, kesabaran yang sempurna, para guru dapat implementkan elemen ini dalam diri mereka dengan sentiasa bersabar melayani sikap pelajar dan menganggap kenakalan mereka itu sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para guru juga boleh menganggap bahawa kenakalan pelajar itu adalah perkara biasa yang dialami oleh semua guru dalam profesyen perguruan. Jadi sepatutnya mereka tidaklah perlu mengherdik, memaki ataupun mengeluarkan kata-kata kesat kepada pelajar yang melakukan kesalahan sebagaimana tindakan Nabi Yaqub AS yang berhadapan dengan kesalahan anak-anak baginda. Yang kedua, dari sudut belas ihsan. Belas ihsan Nabi Yusuf AS dapat diimplementasikan dalam diri para guru dengan menyuburkan rasa dahaga untuk melakukan kebaikan, menganggap pelajar seperti anak sendiri, mengambil berat masalah mereka dan berusaha untuk membantu mereka dalam apa juga keadaan. Okey, dan keempat ialah memaafkan kesalahan dan mendoakan kebaikan. Okey, elemen yang ada pada dalam diri Nabi Yusuf ini dapatlah diterapkan dalam diri para guru agar mereka dapat merendahkan hati untuk sentiasa memaafkan kesalahan orang terhadap diri mereka dan tidak mengungkit-ungkit kesilapan dilakukan oleh orang lain. Okey. Ini juga merupakan salah satu teknik untuk teknik penyelesaian konflik yang dapat dilakukan ataupun diimplementkan oleh para guru ketika berhadapan dengan merakasa jawatan ataupun pelajar dengan cara memaafkan kesalahan mereka dan memberikan teguran ke atas orang yang melakukan kesalahan. Okey, untuk memberikan motivasi kepada mereka supaya berubah. Dan yang kelima adalah tenang berhadapan kecaman. Bagaimana kebijaksanaan isteri Al-Aziz berhadapan dengan kecaman wanita-wanita Mesir, begitu jugalah perlu dilakukan oleh para guru beragama Islam ketika berhadapan kritikan dan kecaman dengan pertama sekali ialah bertenang, kemudian berusaha untuk menegakkan kebenaran tanpa mempamerkan kemarahan. Okey, bagi mereka perlu menerima kritikan dan kecaman dengan hati terbuka, berusaha memperbaiki diri dan seboleh-bolehnya berusaha untuk menegakkan kebenaran dengan cara yang berhemah dan berhikmah. Okey. Jadi itu adalah 5 elemen kecerdasan emosi yang ada berdasarkan akhlak dalam surah Yusuf yang bolehlah dijadikan sebagai panduan oleh para guru untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran yang seringkali silih berganti dalam kehidupan mereka dan dalam pekerjaan mereka dalam profesyen perguruan. Jadi dengan adanya kecerdasan emosi yang tinggi ini, mereka akan lebih kompeten dalam tugas mereka dan berupaya mengawal emosi dengan menunjukkan sikap lebih empati, mampu belajar menyesuaikan diri dengan masalah yang dihadapi serta yang paling penting mereka dapat memberikan pendidikan emosi yang baik kepada para pelajar. Jadi penekanan terhadap nilai akhlak ini dapat memberikan jati diri yang tenang, dinamik dan konsisten. Seterusnya dapatlah memberikan motivasi dan perangsang kepada mereka untuk melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan walaupun berhadapan dengan situasi yang rumit dan mencabar. Jadi ini adalah kesimpulan dan hasil dapatan daripada kajian saya. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada umat dan dapat juga dijadikan sebagai satu manual tindakan untuk para guru yang berhadapan dengan pelbagai masalah daripada dalam kehidupan untuk membina kecerdasan emosi dalam diri mereka. Sekian, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.